Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah imam al-muttaqin wa qa'id du'at al-mujahidin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati saudara pengurusi yang berbahagia, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kesempatan masa yang ada pada malam ini, marilah sama-sama kita saling ingat mengingat antara satu sama lain, beramal dengan apa yang diajar oleh Allah kepada kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah olehmu akan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu adalah suatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya memetik satu ayat daripada surah Fussilat, ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian ia beristiqamah dengan apa yang dia ungkap. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka berlumba-lumbalah para malaikat Allah untuk datang menaungi mereka, menyelubungi mereka dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Saya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, bahawa tidak perlu lagi kamu takut dan tidak perlu lagi kamu berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan dikabarkan dengan satu perkabaran gembira. Kabar gembira itu ialah bil jannah, dengan syurga Allah, allati kuntum tu'adun, yang kamu telah dijanjikan oleh Allah dengan syurga itu dengan sebab kamu beriman kepada Allah dan beristiqamah dengan keimanan. Astagfirullah azim. Ayat 30 daripada surah Fussilat. Ayat ini saya pilih untuk sama-sama kita renungi pada malam ini dalam masa yang terhad, untuk kita mengetahui apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Saya percaya setiap dari kalangan kita mengaku beriman kepada Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca pada malam ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Saya percaya kita pada malam ini juga akan mengungkapkan kalimat dan perkataan yang serupa, yaitu Allah adalah Tuhan kita. Tetapi persoalan yang ada di hadapan kita ialah setelah kita mengatakan Rabbun Allah, Tuhan kami ialah Allah, apakah kita telah benar-benar meletakkan diri kita, kehidupan kita, cara hidup kita berada di atas landasan syariat Allah? Atau sekadar perkataan Rabbun Allah hanya terhenti di antara dua bibir, tidak pun mencerminkan akhlak pribadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini lama dia berkata Tuhan kami ialah Allah, tapi akhlak mereka, pribadi mereka, cara hidup mereka jauh daripada akhlak Islam, jauh terpisah daripada cara hidup Islam yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran kan. Hidup mereka sebahagiannya lebih Eropah daripada Eropah. Malah mereka tidak segan silu untuk mempersenda syariat Allah, memperlekeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka berkata Rabbul Allah. Artinya mereka tidak termasuk dari kalangan mereka yang mendirikan kalimah Rabbun Allah. Sedang apa yang Allah mahu dan Allah jelaskan kepada kita, antara sifat orang-orang yang beriman kepada Allah yang nantinya mendapat ganjaran syurga yang dijanjikan oleh Allah ialah summastaqam, orang yang beristiqamah dengan kalimat Rabbun Allah. Apa makna istiqamah? Makna istiqamah dilihat pada perkataan asalnya qama. Qama dengan makna berdiri. Kita belajar bahasa Arab, diambil daripada kata dasarnya qama, fa'al madhi dengan makna berdiri. Telah berdirilah dia, kalimat past tense. Apabila masuk huruf alif, sin, ta, alif, sin, ta pada fa'al madhi, dia jadi istiqamah. Kemudian dia tambah marbutah di hujung, istiqamah zaidah. Maksudnya ialah alif sin ta yang dimasukkan kepada fi'il madhi qama di sini memberi makna mendesak, menuntut. Menuntut supaya bangun berdiri, mendesak supaya bangun berdiri. Dengan maksud ialah satu desakan, satu rangsangan supaya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah bangkit berdiri, melaksanakan tanggung jawab dan menunaikan amanah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Itu makna istiqamah. Dalam bahasa yang lebih mudah, apabila kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka jalani kehidupan di atas muka bumi ini layak sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim. Yang pertama ialah mempertahankan dan memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tuntutan yang paling atas setelah kita mengucap dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila kita ucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk melayakkan diri sebagai seorang muslim, mukmin,
Maka tanggungjawab yang paling penting selepas daripada itu ialah bangun untuk mempertahankan dan memperjuangkan syariat Allah sehingga ia tegak di atas tanah air kita, sehingga ia tegak di atas muka bumi. Inilah yang dilakukan dan inilah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama apabila Nabi menyampaikan risalah Islam, Nabi sebut, "Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah ilaikum." Wahai Quraisy, ya ma'syar Quraisy, katakan olehmu tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku adalah utusan Allah kepada kamu. Pada hari pertama Nabi menyampaikan risalah Islam itu, orang-orang Quraisy bangkit bingkah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Muhammad, hadzal amr takrahuhul muluk wa tuharibuka al-arab wal ajam." Apa yang kamu sampaikan ini, wahai Muhammad, adalah suatu perkara yang sangat dibenci oleh pemerintah, dan kelak kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan juga orang-orang bukan Arab. Hari pertama Nabi menyampaikan risalah, Nabi telah berdepan dengan satu ancaman dan satu penegasan yang dikemukakan oleh Quraisy bahawa risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bakal berdepan dengan tentangan dan ancaman yang begitu dahsyat. Sejak daripada itu Nabi melangkah kaki, menyebarkan risalah Islam, berdakwah, menyampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa henti, walau diancam daripada segenap arah, walau ditekan dan ditindas daripada segenap arah. Nabi tak pernah berhenti. Setengah riwayat, setengah pendapat mengatakan Muhammad mampu untuk berdakwah kerana dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib, mendapat suaka politik daripada bapa saudaranya Abu Talib, mendapat lindungan politik. Sebab itulah baginda mampu untuk menyampaikan risalah walaupun ditekan dan ditindas. Sejarah membuktikan apabila orang-orang kafir Quraisy melihat perkembangan Islam begitu dahsyat, mereka datang kepung Abu Talib dan memaksa supaya Abu Talib melepaskan lindungan politik ataupun suaka politik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyerahkan kembali Muhammad kepada mereka untuk ditangkap dan dipenjara. Kalau tidak, bukan setakat Muhammad, Abu Talib turut akan menerima padah ataupun menerima musibah yang serupa. Akhirnya Abu Talib tak tahan, ditekan, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memberitahu kepada Nabi, "Wahai Muhammad, wahai anak saudara, tolonglah berhenti daripada kerja menyampaikan risalah Islam ini. Jangan kamu lakukan perkara yang aku sendiri tak sanggup untuk menghadapi tekanan dan ancaman." Tapi apa jawab Nabi? Nabi kata, "Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktu hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka duna, hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka duna." Nabi kata, "Wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan kerja dakwah ini, aku meninggalkan kerja Islam ini, aku berhenti daripada perjuangan ini, sekali-kali tidak akan kutinggalkan, sehinggalah Islam ini zahir dan tegak di atas muka bumi, ataupun aku mati binasa kerana." Nabi tak mengalah, walaupun Abu Talib menasihatkan dia berhenti daripada menyampaikan dakwah. Tak apalah kalau Abu Talib nak lepaskan semula suaka politik, Nabi rela melepaskannya, namun berhenti daripada menyampaikan Islam, berhenti daripada memperjuangkan agama Allah. Justru itu satu bukti keimanan kepada Allah? Tidak, sama sekali tidak.
Tsumma istaqam. Nabi SAW meneruskan perjuangan ini sehinggalah disambung oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sampai ke zaman kita pada ini. Saudara dah hormati sekalian, dengan sebab istiqamah itulah tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Berlumba-lumba malaikat datang nak menaungi orang-orang yang beriman dan beristiqamah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selepas daripada itu tidak ada apa lagi yang perlu dibimbangi dan ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Hal ini yang menjadikan umat takut, bimbang, resah adalah apabila mereka sendiri sebenarnya tidak yakin dengan iman yang mereka ungkapkan. Mereka tidak mampu untuk beristiqamah di atas Islam dan iman yang mereka anut. Dalam diri mereka telah bertapak kebesaran makhluk. Dalam jiwa mereka telah dikuasai oleh selain daripada Allah sebagai Tuhan. Mulut kata Rabbun Allah, tapi dalam jiwa mereka kuasa menjadi Tuhan, pengaruh menjadi Tuhan, pangkat menjadi Tuhan, wang ringgit masih menjadi Tuhan dalam jiwa mereka. Akhirnya mereka dihambat oleh rasa resah dan gelisah. Mereka takut kepada bayang-bayang mereka sendiri. Mereka takut kerana hambatan dosa yang membayangi mereka. Tetapi kalau sekiranya mereka beriman dan beristiqamah dengan iman itu, berjuang dan mempertahankan syariat Allah, malaikat akan datang untuk menaungi mereka dengan rahmat dan berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Lantas malaikat pesan, alla takhafu wa la tahzan. Apa lagi nak takut? Siapa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih gagah lain daripada Allah Azza wa Jalla? Siapa yang memberi rezeki kalau tidak Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menghidup dan mematikan kalau tidak Allah Azza wa Jalla? Tak perlu takut kepada lain daripada Allah. Tapi itulah sifat dan sikap orang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, hidup mereka dirundung malam, resah dan gelisah. Jauh sekali untuk dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang layak mendapat kabar gembira dengan janji syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ialah kepada orang-orang yang beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka bahawa kamu dibiarkan oleh Allah untuk masuk syurga secara percuma? Sedangkan kamu belum diuji dan dicoba oleh Allah dengan ujian dan cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang yang beriman sebelum daripada mereka. Dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, digoncang perasaan mereka dengan sehebat-hebatnya, dengan berita kematian yang menakutkan. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah lagi pertolongan Allah itu akan hampir? Teruk diuji oleh Allah. Hebatnya, dahsyatnya, tekanan, halangan, kekangan, ancaman, pukutan yang diterima oleh pejuang-pejuang Islam ini. Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah lagi pertolongan Allah itu akan tiba? Ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah apabila kita berkata Rabbun Allah, apabila kita mengakui bahawa Tuhan kita adalah Allah, maka marilah benar-benar kita menterjemahkan apa yang kita lapaskan itu dalam kehidupan kita. Buktikan benar Allah itu Tuhan kita, sehingga hidup dan mati kita untuk Allah. Bukan untuk pangkat, bukan untuk
kemewahan, bukan untuk kehidupan duniawi, bukan untuk kepentingan, tetapi adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agama, untuk syariat, dan kita sanggup mati kerana kita sembahyang, kita berjanji dengan Allah setiap kali kita sembahyang dalam doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah, Tuhan sekalian. 5 kali saya semalam paling kurang kita melafazkan ikrar, aku janji dengan Allah bahawa hidup dan mati kita untuk Allah. Tetapi persoalannya sebagai muhasabah pada malam ini, cuba kita balik, kita cek betul ke apa yang kita ikrarkan. Berapa ramai yang habiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah? Berapa ramai yang terlibat dan terjebak dalam kelompok mereka yang menentang Islam? Tadi kata hidup dan mati untuk Allah. Kenapa kita tidak sanggup untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita? Sosial kita, ekonomi kita, politik kita, rumah tangga kita, makan minum kita. Kenapa segala ini tidak boleh berasaskan kepada manhaj Islam? Kenapa harus kita terpaksa meminjam daripada barat? Meminjam daripada pihak lain. Kononnya Islam ini tak sesuai kalau diamalkan dalam kehidupan. Setakat sembahyang, puasa boleh tak? Tapi kalau nak berniaga pun nak pakai Islam, nak politik pun nak pakai Islam, payahlah kita nak maju macam ni. Sembahyang, puasa tak apa, boleh pakai Islam. Tapi nak berniaga, kalau tak buat pinjaman, tak ambil riba, tak guna sistem ekonomi kapitalis, macam mana nak maju? Kalau nak berpolitik, tak guna kaedah politik Machiavelli, matlamat menghalalkan cara, macam mana kita nak menang? Macam mana nak menguasai Putrajaya? Islam tak ke mana? Ada di kalangan umat Islam yang tergamak cakap itu. Sedangkan sembahyang tadi disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sinilah suatu ayat yang saya baca sebagai penutup tazkirah kita pada malam ini, untuk memastikan benar-benar kita beristiqamah dengan iman yang telah kita lafazkan, dengan Islam yang telah kita ungkapkan, sehingga insya-Allah kita juga mati di atas perjuangan Islam dan landasan agama Islam ini. Kita tidak mahu nantinya kita membohongi diri kita sendiri. Orang lain tak tahu bagaimana sebenarnya kedudukan kita, tapi kita tahu. Selain daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Mengetahui, kita tahu betul duduknya kita. Apakah benar iman kita, ataupun sekadar berhenti di antara dua bibir yang tak lepas ke mana iman itu. Jadi insya-Allah kita muhasabah dan ada peluang untuk kita memperbaharui
dan memperbaiki prestasi iman kita. Caranya mudah. Saya bagi 1, 2, 3 poin. Yang pertama, melibatkan diri dengan jamaah Islam. Kerana ini akan memandu dan memimpin kita supaya kita tidak leka dan lalai daripada arus yang begitu dahsyat yang terpaksa kita tempuh di luar sana. Kita tak boleh secara individu bergerak hidup sebagai seorang Muslim. Kita mesti melibatkan diri dengan jamaah Islam. InsyaAllah jamaah itulah nantinya akan sama-sama mendidik, memimpin, membentuk pribadi, akhlak, akidah, fikrah, sehingga kita selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu. Jangan biarkan kita terus-menerus dalam keadaan jahil. Kerana jahil ini adalah musuh nombor 1 kepada kita orang beriman. Al-jahlu wal kufru kahataini wa asyara ila ainain. Kejahilan dan kekufuran itu bagaikan 2 perkara ini. Seraya Nabi menunjukkan jarinya kepada mata hitam dan mata putih. Orang jahil bila-bila masa boleh menjadi kufur kepada Allah. Orang jahil bila-bila masa boleh menjadi kufur kepada Allah. Bebaskan diri daripada kejahilan. Tuntutlah ilmu walau di mana kita berada. Kemudian yang ketiga, setelah ilmu yang kita amalkan, setelah ilmu yang kita peroleh, maka hendaklah ia diamalkan. Walaupun yang kita peroleh itu hanyalah kecil, sedikit. Tak semestinya nak tunggu habis kitab, khatam 1 kitab, baru kita nak beramal. Cukup 1-2 ayat yang kita boleh pegang, 1-2 hukum agama yang kita pelajari, amal. Jangan biarkan ilmu yang kita miliki berlalu dengan begitu saja. InsyaAllah kita akan selamat. Ramai hari ini orang berilmu tapi tidak beramal, akhirnya hanyut. Tahu-tahu orang berilmu menentang Islam, tahu-tahu orang berilmu tidak beramal dengan amalan Islam, maka dia rosak akidah dia, rosak akhlaknya. Jadi itulah 3 perkara yang saya simpul dalam menutup tazkirah ini. Sehingga kita jumpa lagi insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak kerana tidak panjang masa untuk bersama dengan muslimin dan muslimat sekalian. Saya juga terpaksa minta izin untuk segera meninggalkan majlis kerana ada satu lagi program di Pongsu 1000 sebelum saya berangkat balik ke Pahang pada malam ini. Saya mengharapkan insyaAllah sinar Islam semakin hari semakin berkembang di bumi Pulau Mecarim insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.